Ada 2 produk baru yang kita usahakan dan malam ni kita akan cerita sikit tentang produk ni, kelebihan dia dan kenapa kalau tuan-tuan dan puan-puan promote produk ni, insya-Allah boleh membantu menaikkan sale masing-masing, insya-Allah. Okey. Yang pertama ialah package matematik awal prasekolah dan yang kedua ialah package sains awal Korea. Jadi untuk yang pertama ni saya jemput Puan Chu untuk menceritakan sikit kepada kita tentang produk matematik awal prasekolah ini. Assalamualaikum, saya Chu, penulis dan juga penulis buku matematik awal. Berpengalaman guru tadika dan juga memberi latihan tentang kaedah awal, matematik awal lah. Okey, so ini buku baru kita. Sebelum ni kita dikenali dengan buku cepat matematik. Tapi sebelum ni kita hanya buat untuk 2 tahap sahaja, untuk 5 tahun dan 6 tahun. Sekarang berwajah baru dan banyak aktiviti baru yang ada dalamnya, yang di mana kita dah susun mengikuti tahap umur 4, 5 dan 6. Kalau tengok kat situ ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan. Nombor 1 untuk 4 tahun, nombor 2 untuk 5 tahun dan nombor 3 untuk 6 tahun. Okey, dalam buku kita ni, kita dah fikirkan apa kaedah yang sesuai untuk anak-anak sekarang. Sebab kita tahulah mereka sekarang ni tak macam kita zaman dulu yang belajar, duduk je cikgu bagi nombor terus kita boleh je ikut apa semua kan. Tapi buku ni kita dah buat mengikut kaedah experiential learning. Bermaksud dia belajar melalui pengalaman. So semua sebelum dia masuk kepada konsep, satu-satu konsep dalam matematik tu, kita perkenalkan dia melalui permainan. Dia kena main, ada fun apa semua dulu, baru kita masuk pelajaran dia seterusnya lah. So permainan ni juga dia lebih kepada hands-on activities. Dia mesti terlibat dalam aktiviti tu secara langsung. Bukan cikgu tu yang tunjuk kat dia, lepas tu budak tu hanya tengok baru dan kemudian baru dia buat aktiviti dekat buku, bukan. So kalau kita nak jual kepada parents ataupun cikgu nanti, kita tekankan yang buku kita ni berkaitan dengan permainan. Atau satu lagi kita boleh cerita belajar matematik melalui permainan. Lepas tu kita tekankan pada konsep nombor. Kita bukan terus dengan nombor 1, 2, 3. Sebelum tu dia ada lagi. Sebelum masuk nombor 1, 2, 3, dia adalah pra-nombor dia, apa dia kena buat, perbandingan, pengelasan, macam-macam ada dalam tu. Okay, so pendekatan yang kita guna, aktiviti bermain yang bermotif. Dia bukan main sahaja. Ni main tu maksudnya kita ada motif apa yang dia nak capai, kemahiran apa yang kita nak bagi dia capai nanti dalam permainan aktiviti yang ada dalam buku tu. So dalam tu juga kita mulakan dengan soal jawab dengan budak-budak. So ni semua ni kena highlight kepada parents ataupun guru-guru tadika, sebab kebanyakan bila belajar maths tu terus macam tak ada intro kan, terus je buka bagi terus dengan nombor 1, 2, 3. Sebab kebanyakan mana-mana yang saya bagi kursus, tanya cikgu apa itu matematik, mesti tentang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okay, so kita ada bagi cadangan soalan-soalan apa cikgu nak kena tanya kepada anak-anak sebelum dimulakan kelas. So ni buku kita, buku 1 untuk 4 tahun. So kita tahu budak 4 tahun dia tak nak belajar banyak-banyak, dia tak nak tulis banyak-banyak. So kalau ikutkan dekat sini, kita hanya fokus pada pengalaman pra-nombor dengan konsep nombor sahaja. Untuk tambah, tolak, tengok jam, apa benda semua kita tak sentuh lagi. Tak payah sentuh sebab untuk 4 tahun kita hanya fokus pada pra-nombor dengan konsep nombor sahaja. Okey, ini buku 2 dan buku 3, buku 5 tahun dan 6 tahun. Baru kita masukkan semua 6 komponen yang penting yang kita perlu ajar anak-anak dalam matematik, iaitu pengalaman pra-nombor, konsep nombor, operasi nombor, nilai wang, konsep masa, waktu, bentuk dan ruang. Semua tajuk ni ada dalam dua-dua buku, tetapi aktiviti permainan berbeza mengikut tahap umur anak-anak 5 dan 6 tahun, berbeza. Kelebihan buku kita, MAP is matematik awal prasekolah kita dah susun ikut KSPK terkini. So KSPK ni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Malaysia yang digubalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia lah. So mana-mana tadika mesti ikut garis panduan KSPK. So buku kita ni yang
kelebihan utamanya memang kita ikut exactly daripada A sampai Z lah. Kalau dia punya code dekat KSPK tu MA dimula dengan MA matematik awal 1.1.1 itu yang kita mulakan sampai MA 6.1.2 ke point 3 macam tu lah sampai habis. Memang ikut turutan, tak ada kita kejap ambil 1, kejap ambil 3, kejap ambil 6, tidak. So ikut dia punya step dia, susunan yang ada dalam KSPK. Okay, so package kita lengkap sebab dalam tu dia ada buku teks. Buku teks ni lebih kepada, boleh kita kata buku panduan untuk guru dan juga ibu bapa. So dalam buku panduan tu dia ada 25 aktiviti permainan dengan anak-anak dan 25 aktiviti ekstra. Kalaulah kata budak main tak cukup lah 25 tu, ada lagi 25 ekstra untuk anak-anak. Lepas tu dalam satu package dia dah complete dengan 2 buku aktiviti untuk buku tulis. Bila anak tu dah main, buat permainan, dia kena buat latihan dalam buku aktiviti lah. Dan juga 1 kad imbasan sebagai bahan sokongan mengajar. Okey, macam saya sebut tadi ada 25 aktiviti permainan dan juga 25 aktiviti tambahan. Bayangkan cikgu tak perlu duk fikir macam mana nak mengajar anak tu. Dia dah ada 50 aktiviti sepanjang tahun. Dan kita ada kod QR, ada lagu macam anak-anak walaupun dia matematik pun ada lagu, tak semestinya macam bahasa Melayu je ada, matematik pun ada. So lagu-lagu yang ada tu bila nak permulaan bab baru tu kita ada bagi lagu. So QR code tu bila scan je dah adalah kita macam mana nyanyi lagu tu. So lagu tu berkaitan dengan permainan yang dia akan main nanti ataupun tajuk-tajuk yang kita nak fokuskan tu. Juga cadangan soalan ni macam mana kita nak tanya kepada anak-anak bagi mereka lebih ada sikap suka bertanya. Dia lebih berkomunikasi lah dengan cikgu tu. So cadangan-cadangan soalan tu setiap aktiviti sekurang-kurangnya ada 3 soalan. Dan dalam buku aktiviti kita pula arahan, biasanya kita arahan baca padankan kasut di bawah macam tu je kan, ataupun bulatkan yang lebih besar. Tapi buku kita tidak macam tu. Dia ada karakter dia. Macam buku 1 untuk 4 tahun karakter nama Hana. Untuk buku 5 tahun karakter dia nama Hanif. Dan buku 6 tahun karakter dia Ani. So semua karakter dalam tu seolah-olah bila anak tu buat aktiviti, dia rasa macam dia ada kawan dia. Dia nak tolong kawan dia buat aktiviti sama-sama. So kadang-kadang dalam arahan tu kita cakap bantu Hana untuk buat sesuatu. Dan kita punya arahan tu dalam bentuk bacaan berima. So kita nak tunjuk bahasa Melayu ni, seni bahasa ni, memperkenalkan seni bahasa kepada anak-anak walaupun dalam buku matematik. So tak adalah buku matematik ni macam bila datang je nombor je, berkaitan dengan matematik je. Tidak, kita ada integrasi dengan bahasa juga, iaitu arahan melalui bacaan berima. Panduan yang lengkap ni kita ada kursus online ataupun kursus face to face kalau tadika jemput ataupun bila-bila kita buat. So dekat kursus online tu memang ada sepanjang tahun daripada dia ada 2 kursus mudahnya memang secara ringkas macam mana nak mengajar, and ada kursus pemantapan tu memang detail dah ikut 6 komponen yang saya sebutkan yang sebelum ni. So macam mana nak guna buku ni? Buku ni dia ada, tadi ingat, ada 1 buku teks, buku panduan tu 1 buku teks, 2 buku aktiviti dan 1 flashcard. So nak gunakan buku ni mula-mula dia kena guna buku teks dulu. Dia kena buat aktiviti melalui buku teks. Cikgu ataupun parents kena baca dulu apa permainan apa kemahiran yang kita nak anak kita capai. Lepas tu apa aktiviti yang sesuai dengan kemahiran tu. Bila kita dah tengok dalam buku teks, kita buat permainan dengan dia, barulah kita buat aktiviti dekat buku latihan. Dekat buku latihan, dia ada 2 buku latihan kan. So buku yang pertama guna untuk semester yang pertama, buku kedua untuk semester kedua. So buku pertama ni dia kaitkan dengan aktiviti permainan kita sehingga aktiviti ke-14. So maksudnya kalau kita belajar daripada biasanya tadika dari Februari sampai Jun, Julai macam tu, dia dah habis settle buku 1, masuk kemudian baru buku kedua.
Okay, so gunakan kad imbasan ni kalaulah aktiviti tu ada perlu bahan sokongan. Contoh macam dia main kasut untuk padankan kasut kiri kanan kan. So tak naklah anak tu kotor pergi pegang kasut, kita ada flashcard. So guna flashcard yang kita dah sediakan. So ni semua ikon-ikon yang ada dalam buku teks. So cikgu bila dibuka je, cikgu atau parents bila buka je dia dah tahu dah okay. Dalam permainan ni apa objektif dia? Kita dah ada apa objektif yang kita nak buat. Intipati aktiviti ni dah macam summary daripada games tu. Apa yang kita nak buat dengan anak. Tak perlu baca detail lagi, kita dah tahu dah apa dapat. Lepas tu bahan-bahan. Mana kita nak cari bahan-bahan ni? Apa bahan-bahan yang kita perlukan? So kemahiran ni lebih kepada KSPK. Apa KSPK yang kita nak capai? So istilah-istilah yang perlu kita gunakan. Matematik pun dia ada bahasa dia sendiri ya. Sebelum ni kalau biasa dengar lah, kita biasanya cakap dengan anak, ni dah kalau dalam operasi tambah apa semua 1 campur 1 jadi berapa? Itu bukan bahasa matematik, itu bahasa biasa. Kalau matematik dia 1 tambah 1 sama dengan berapa? So tambah itu bahasa matematik, sama dengan itu bahasa matematik. So istilah-istilah yang betul ni kita perlu gunakan, kita dah ada tulis dekat setiap aktiviti yang kita ada dalam buku. So kita bagi tahu juga sebelum aktiviti bermula tu apa cikgu ataupun parents ni kena buat. Lepas tu apa aktiviti dalam kelas tu, macam mana langkah-langkah dia. Okay, ni contoh daripada buku teks, buku panduan untuk guru dan ibu bapa. Kalau kita tengok dekat atas sekali tu atas sekali tu dia punya tajuk aktiviti 01. Kasut saya, itu nama tajuk dia. So kita tengok pada MA 1.1.1, memadankan objek perpasangan yang sama. Ini KSPK, standard kandungan pelajaran dalam KSPK. Memang ikut garis panduan. So semua ada dalam setiap aktiviti. Aktiviti 01, aktiviti 02, aktiviti 03 sampai aktiviti 25. Memang ada dia punya kod KSPK MA berapa-berapa kat atas tu. So awal-awal lagi cikgu tengok dah ada oh senang tak. Cikgu dah terus tulis je dekat buku, dekat dia punya rancangan mengajar itu. So ada juga tadika yang ambil buku ni, rancangan mengajar, yang kertas rancangan mengajar dia terus ditampal je, hanya ditulis tarikh, bilangan murid berapa, hari ni masa last lah baru dia punya penilaian tu murid dah capai atau tidak. So benda ni dah ada dia punya step aktiviti, dia tak perlu tulis lagi dah. So kita tengok dekat situ ada intipati aktiviti, so summary of the activity, apa anak kena buat. Istilah, padankan, bandingkan, kumpulan, sama, serupa. Ini semua istilah-istilah yang kita perlu gunakan. Ia merupakan bahasa matematik. Lepas tu penilaian. Okey, anak boleh mencari pasangan kasut. So ini penilaian pada akhir pembelajaran tu macam mana. Dan cadangan soalan. Kita boleh tanya, apa warna kasut adik? Kasut siapa yang bersaiz paling besar? Kasut siapa yang bercorak sama dengan ini? So all these soalan yang kita perlu bercakap dengan anak-anak sepanjang aktiviti ini dijalankan. So sebelum aktiviti pemula apa kena buat, lepas tu aktiviti dalam kelas, macam mana step-step dia. Okay, aktiviti tambahan. Lepas tu nampak tak ada QR code? Itulah boleh imbas, ada lagu-lagu berkaitan dengan aktiviti kasut ni. Okay, ni buku buku aktiviti latihan 1A. Aktiviti 1.1. So dalam buku latihan dia ada 3 latihan. Dalam satu permainan tu ada 3 latihan. So ni 1.1, next. 1.2 masih kasut. So apa yang dia dah main tadi berkaitan. 1.3. So anak-anak tu bila dia dah main secara hands on, dia dah pergi pegang kasut, dia dah susun apa benda semua. Bila sampai sini cikgu tu tak perlu lagi dah suruh dia buat apa. Cuba baca arahan di ke atas lah, sebab saya kata ada berima tadi kan. Kasut Hana ada di sini sana. Warnakan yang berpasangan sama sahaja. So at least dia dapat rhyme kat atas, sana sahaja. So anak, kita baca je kan arahan tu dalam bentuk berima, nanti anak tu cari je warnakan ke apa ke ikut arahan kita. So ni kad imbasan. Kalau kita tak nak anak tu pegang kasut kata kotor lah apalah, ambil kad imbasan ni. Dalam ni ada 3 keping tentang kasut ni, so boleh potong dan bagi anak gunakan. Okay, ni yang aktiviti tambahan tadi kalau kita nampak dalam buku teks, so berkaitan lah, ada stokin, ada sarung tangan dan banyak lagi. Okay, saya rasa itu sahaja.
So sebab masa saya tak banyak, kalau ada soalan lepas ni boleh tanya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih kepada Puan Chu. Penerangan berkenaan dengan produk matematik awal prasekolah.